Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk multimedia di bawah subjek kurikulum dan inovasi dalam pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Pembentang pertama iaitu Munirah Safwa binti Mapiasa. Pembentang kedua iaitu saya sendiri Nur Fatin Syamimi binti Sabarudin. Pembentang ketiga iaitu Zainab binti Azuman. Pembentang keempat iaitu Nurnisa Nazura binti Firdaus. Dan pembentang kelima iaitu Vesnawati Hasrudin. Isi kandungan yang akan kami bincangkan di bawah tajuk multimedia ini ialah yang pertama, pengenalan, kedua, konsep, ketiga, komponen dan keempat, aplikasi. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirah Safwa binti Mapiasa. Dalam sesi ini, kita akan membincangkan maksud sebenar multimedia, bagaimana ia diterapkan dalam dunia komputer dan apa yang membuatkannya begitu berbeza dan menarik. Kita mulakan dengan asal-usul perkataan multimedia. Perkataan multimedia berasal daripada gabungan dua perkataan utama, iaitu multi dan media. Multi bermaksud banyak atau pelbagai, menunjukkan adanya lebih daripada satu jenis media dalam aplikasi tersebut. Manakala, media merujuk kepada alat atau pengantara yang digunakan untuk menyampaikan maklumat. Ini termasuk teks, grafik, audio, video dan animasi. Jadi, apabila kita bercakap tentang multimedia, kita merujuk kepada penggunaan pelbagai jenis media dalam satu sistem atau aplikasi untuk menyampaikan maklumat dengan lebih efektif. Dari sudut pandangan pengguna komputer, multimedia boleh diertikan sebagai penyampaian informasi komputer melalui pelbagai format seperti audio dan video, selain daripada teks, image, grafik dan animasi. Ini bermakna multimedia menyediakan pengalaman yang lebih mendalam dan interaktif dengan mengintegrasikan beberapa jenis media dalam satu platform. Seterusnya, penjelasan dan pengertian multimedia menurut beberapa sumber, seperti yang pertama sekali menurut American Heritage Dictionary. Sistem multimedia merujuk kepada sebarang sistem yang menyokong lebih daripada satu media. Ini menggariskan bahawa sistem multimedia bukan sekadar satu media tunggal, tetapi melibatkan pelbagai jenis media yang digabungkan untuk tujuan penyampaian maklumat. Seterusnya, menurut Waterworth 1992, multimedia digambarkan sebagai persepaduan bunyi, muzik, animasi, teks, suara dan grafik yang dihasilkan melalui teknologi berasaskan komputer. Ini menunjukkan bahawa multimedia tidak hanya melibatkan satu bentuk media, tetapi menyatukan pelbagai elemen untuk mencipta pengalaman yang lebih menarik dan berkesan. Sementara itu, Gajewski 1993 mendefinisikan multimedia sebagai integrasi atau gabungan pelbagai jenis media termasuk audio, video, teks, animasi dan grafik dalam satu persekitaran digital. Ini memberi kita pemahaman bahawa multimedia adalah tentang menggabungkan pelbagai jenis media untuk menghasilkan pengalaman komunikasi yang lebih dinamik dan memikat. Secara keseluruhan, multimedia adalah satu bentuk gabungan data pelbagai jenis media yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat dengan cara yang lebih berkesan dan menarik. Dengan mengintegrasikan grafik, image, video dan animasi, multimedia menghasilkan prestasi komunikasi yang lebih luar biasa dan berdaya impak. Berdasarkan penjelasan American Heritage Dictionary, sistem multimedia adalah sebarang sistem yang menyokong lebih daripada satu jenis media, menjadikannya alat yang amat berkuasa dalam menyampaikan maklumat. Itu sahaja daripada saya. Kita akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Saya Nur Fatin Syamimi binti Sabarudin, nomor matrik P148069 sebagai pembentang yang kedua. Kita teruskan kepada konsep multimedia. Terdapat 6 konsep multimedia iaitu yang pertama teks, kedua video, ketiga grafik, keempat animasi, kelima audio dan yang keenam interactivity. Komponen multimedia yang pertama iaitu teks. Teks ialah kombinasi huruf yang membentuk satu ayat untuk menerangkan sesuatu topik. Kedua, asas kepada hampir kesemua dokumentasi. Dan yang ketiga, unsur penting beri penerangan tentang sesuatu grafik atau image. Cara penggunaan teks ialah pertama, teks biasa, kedua, format perenggan, ketiga, gulungan teks, dan yang keempat, kesan khas. Komponen multimedia yang kedua iaitu video.
Video ialah media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar pegun dan memberi ilusi dengan melihat gambar yang bergerak. Seterusnya, kepentingan dan kegunaan. Yang pertama, menyediakan sumber yang nyata dan hidup untuk aplikasi media. Kedua, menambahkan keseronokan audien. Ketiga, meningkatkan mutu persediaan persembahan. Dan yang keempat, dapat menunjukkan benda secara langsung. Jenis-jenis video terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, live video feeds. Kedua, pita rakaman video tab. Ketiga, disk video. Dan keempat, video digital. Komponen multimedia yang ketiga iaitu grafik. Grafik ialah garisan, bulatan, kotak, bayangan warna dan sebagainya yang dibina dengan menggunakan program melukis. Terdapat 7 kegunaan grafik dalam multimedia, iaitu yang pertama, proses reka bentuk, kejuruteraan dan cat. Kedua, menyediakan model fizikal yang dijanakan komputer. Ketiga, bidang aplikasi kesenian. Keempat, persembahan. Kelima, warna beri kesinambungan pada aplikasi. Keenam, menyatakan konsep, maklumat dan modes. Dan yang ketujuh, menarik perhatian audiens. Seterusnya, saya Zainab binti Azuman memegang nombor kad matriks P152353 akan menyambung pembentangan tersebut. Komponen multimedia yang keempat ialah animasi. Animasi merujuk kepada satu paparan visual yang bersifat dinamik. Ianya juga merujuk kepada satu proses menjadikan sesuatu objek agar kelihatan hidup atau memberikan gambaran bergerak kepada sesuatu yang pada dasarnya adalah statik. Penggunaan animasi dalam sesuatu persembahan maklumat juga dapat menceriakan proses penyampaiannya. Ia juga membolehkan sesuatu penyampaian yang disampaikan itu kelihatan lebih hidup atau realistik berbanding penggunaan teks semata-mata. Di samping itu, animasi juga mampu memberikan penegasan kepada sesuatu penyampaian yang membolehkan perhatian para penonton difokuskan kepada isi kandungan yang ingin disampaikan. Persembahan secara visual dan dinamik yang disediakan oleh teknologi animasi mampu memudahkan proses penerangan konsep ataupun demonstrasi sesuatu kemahiran. Ianya membolehkan seseorang pelajar memanfaatkan lebih banyak daya dalam proses pengumpulan maklumat. Ianya juga secara tidak langsung mempercepatkan proses pemahaman serta mengekalkan maklumat tersebut dalam tempoh masa yang lebih lama dalam ingatan. Komponen multimedia yang kelima adalah audio. Kesan audio atau bunyi merupakan salah satu daya penarik yang berkesan untuk menarik perhatian seseorang. Audio di dalam sesuatu sistem multimedia boleh merujuk kepada pelbagai jenis seperti rakaman suara, suara latar, muzik, kesan khas audio dan sebagainya. Di dalam sesuatu sistem multimedia interaktif, elemen audio boleh digunakan bagi membantu proses penyampaian persembahan agar ianya lebih mantap dan berkesan. Selain itu juga, audio mampu meningkatkan motivasi dalam kalangan pengguna agar lebih berminat mengikuti proses penyampaian maklumat tersebut. Di samping itu juga, elemen audio dikatakan mampu meningkatkan suasana yang lebih menarik dan akan menghasilkan tumpuan yang lebih terhadap apa yang ingin disampaikan. Antara kepentingan audio adalah yang pertama, mampu menarik minat audiens. Yang kedua, menambah kematangan pemahaman dan maklumat pengguna. Dan akhir sekali, menambah dimensi keceriaan audiens tersebut. Komponen multimedia yang keenam adalah interaktiviti. Interaktiviti ialah melibatkan hubungan antara dua pihak yang saling mempengaruhi dan saling bertindak. Terdapat 3 tahap interaktiviti, iaitu pertama, tahap rendah, navigasi. Tahap ini adalah interaksi difokuskan kepada tugas menavigasi perisian menerusi klik butang arahan menu atau pautan. Tahap yang kedua adalah tahap pertengahan, iaitu fungsian. Pada tahap ini, pengguna berinteraksi dengan sistem atau perisian untuk mencapai sesuatu maklumat. Tahap yang ketiga adalah tahap yang tinggi, adaptif. Interaktiviti dibentuk berdasarkan fungsi adaptif, iaitu kebolehan perisian untuk menyelesaikan pengguna dengan kemampuan mereka. Terdapat beberapa ciri interaktif, antaranya adalah yang pertama, tindak balas yang segera.
pengguna boleh mencapai maklumat seperti grafik, video atau teks dengan hanya mengklik pada tikus. Ciri yang kedua adalah capaian maklumat yang tidak berjujukan. Yang ketiga adalah maklum balas yang pantas. Yang keempat, kesesuaian, iaitu perisian mempunyai kebolehan untuk mengubah suai tindakannya mengikut tahap pengetahuan pengguna. Ciri yang kelima adalah pilihan, iaitu perisian akan menyediakan banyak pilihan. Oleh itu, pengguna bebas membuat pilihan mereka. Yang keenam, kawalan pengguna, dan akhir sekali iaitu grand size, yang mana masa yang diperlukan oleh perisian bagi setiap interaksi pengguna. Nama saya Nurnisa Nazura binti Firdaus. Saya akan meneruskan pembentangan. Saya akan membentangkan berkaitan aplikasi multimedia. Terdapat berbagai bidang yang mengaplikasikan multimedia. Di sini saya menyenaraikan 6 bidang, yaitu rujukan ensiklopedia, kerajaan, hiburan, perubatan, perniagaan dan industri, serta pendidikan. Kemudian, saya akan menjelaskan aplikasi multimedia berkaitan pendidikan. Pengaplikasian multimedia dalam bidang pendidikan memberikan pelbagai kelebihan, antaranya Universiti Maya, belajar melalui internet di mana pelajar mudah untuk mencari dan mendapatkan maklumat hanya di hujung jari sahaja, serta pembelajaran jarak jauh di mana pelajar-pelajar ini tidak perlu menghadiri kelas secara bersemuka, hanya perlu menghadiri kuliah secara online. Kemudian sekolah bestari, dan akhir sekali digunakan dalam software pembelajaran seperti CD ataupun ROM. Bahan multimedia interaktif ini mempunyai pelbagai jenis latihan untuk memantapkan penguasaan membaca serta penulisan murid. Seterusnya, kebaikan mencipta projek multimedia. Terdapat pelbagai kebaikan dalam mencipta projek menggunakan multimedia. Di sini kami nyatakan 3 poin. Poin yang pertama, dapat mempersembahkan maklumat dengan pelbagai media. Menggunakan perisian multimedia dalam pendidikan merupakan salah satu alternatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti. Poin yang kedua, penggunaan rantaian hypermedia untuk menyusun maklumat dengan pelbagai cara yang bermakna. Teknologi hypermedia ini merujuk kepada gabungan antara media seperti teks, gambar, bunyi dan juga video, serta pautan interaktif untuk membentuk suatu sistem berasaskan media. Dalam konteks pendidikan, hypermedia dapat merujuk kepada penggunaan alat seperti aplikasi pembelajaran digital, laman web dan sebagainya. Teknologi ini memungkinkan pelajar untuk membangun pengetahuan melalui interaksi yang aktif dan maklumat yang disampaikan secara visual, auditif dan juga interaktif. Untuk poin yang terakhir, melibatkan pelbagai aktiviti dan kemahiran dalam suatu kumpulan. Penggunaan multimedia dapat menghasilkan pelbagai aktiviti menarik yang dapat menarik lagi minat pelajar untuk belajar serta meningkatkan kemahiran dalam menghasilkan suatu bahan ataupun projek multimedia menggunakan teknologi yang lebih maju. Slide yang seterusnya, di sebalik kebaikan terdapat juga beberapa kelemahan multimedia. Di antara kelemahan multimedia yang saya akan fokuskan di sini ialah poin pertama, tumpuan kepada kemahiran membaca dan menulis akan berkurang. Hal ini kerana apabila penggunaan teknologi ini tidak diseimbangkan dengan baik, ia akan membawa kepada satu situasi kebergantungan terhadap teknologi. Apabila terlalu bergantung kepada teknologi, ia pasti akan mengurangkan kemampuan untuk membaca, menulis serta kemampuan untuk belajar secara mandiri. Poin kedua, kurang berusaha untuk mencari sumber lain kerana adanya jalan mudah menggunakan CD ataupun ROM. Seperti di atas, ini juga akan menyebabkan kebergantungan kepada penggunaan software tersebut. Sebagai pendidik, hendaklah bijak untuk menyeimbangkan dan mempelbagaikan penggunaan software seperti ini dengan bahan yang bukan bersumberkan media sahaja. Poin yang terakhir, masa yang diambil ada kalanya lama untuk menyiapkan projek persembahan. Persediaan bahan melalui teknologi multimedia ada kalanya mengambil masa yang agak panjang untuk disiapkan. Hal ini disebabkan oleh masalah teknikal, misalnya teknologi yang digunakan terlalu kompleks serta keterbatasan akses. Slide seterusnya, perkakasan dan perisian multimedia.
Terdapat beberapa elemen yang telah dijelaskan pada slide awal tadi. Dalam bahagian elemen multimedia ni, dia melibatkan dua elemen, bayangan ataupun gambar, yang merupakan teks ataupun grafik, begitu juga dengan perisian multimedia yang melibatkan audio dan juga video. Kemudian, berkaitan projek multimedia. Apabila kita hendak menjalankan sesuatu projek, terdapat beberapa kemahiran yang perlu, iaitu kemahiran pengurusan projek. Pengurusan projek hendaklah dilakukan dengan baik dan teratur agar projek yang hendak dihasilkan mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan sesuatu projek yang dijalankan dibantu oleh pengurusan yang sistematik dan juga efisien. Poin yang kedua, kemahiran menyelidik. Kemahiran menyelidik akan menjadi satu bonus agar menghasilkan satu bahan multimedia yang benar-benar memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran. Apabila guru hendak memahami apa kehendak yang ingin dipenuhi, pasti bahan yang terhasil benar-benar membantu dalam proses PDP tersebut. Seterusnya, kemahiran menyusun. Kemahiran menyusun sangat penting dalam menghasilkan projek yang menarik. Penyusunan bahan-bahan ini pastinya memerlukan kemahiran berfikir secara kritis, menganalisis maklumat serta mengsintesiskan maklumat bagi penyelesaian masalah. Penyusunan dan pengolahan bahan dari buku teks ke bahan multimedia hendaklah memiliki nilai tambah agar bahan yang dibina lebih bermakna dan mudah difahami. Kemudian, poin yang keempat, kemahiran persembahan. Bahan ataupun projek multimedia yang lengkap dan berkesan hendaklah berbentuk interaktif dan mengikut ciri-ciri yang diperlukan. Penggunaan visual yang lebih grafik, video, dan animasi yang sesuai untuk menarik perhatian dan memudahkan pemahaman para pelajar. Penyampaian maklumat yang jelas dan teratur, juga menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai. Begitu juga dengan menyediakan kuis dan juga soal jawab di hujung pembelajaran, serta penggunaan lagu-lagu yang lebih sesuai. Dan poin yang terakhir sekali, kemahiran refleksi. Kemahiran refleksi dalam projek multimedia melibatkan keupayaan berfikir secara kritis tentang apa yang telah dipelajari, mengartikulasikan pemahaman, serta merancang dan menambah baikkan untuk pembelajaran pada masa hadapan. Di sini pula kita boleh lihat kejayaan sesebuah projek multimedia bermula daripada persiapan guru-guru dalam pelaksanaan projek. Kemudian guru-guru ini menerangkan kepada pelajar tentang projek yang dilaksanakan. Kemudian pelajar diberikan tempoh masa untuk melaksanakan projek ini. Apabila selesai, semua pihak akan menilai hasil projek yang telah diselesaikan oleh para pelajar. Hai, nama saya Tevesnawati Asrudin, nomor metrik P149750. Multimedia dalam konteks kerajaan. Berikut adalah penerangan bagi setiap peranan yang dinyatakan. Bagi promosi, media memainkan peranan penting dalam mempromosikan dasar-dasar kerajaan kepada orang awam. Melalui promosi, maklumat tentang program atau inisiatif kerajaan dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih meluas. Seterusnya, internet dan leburaya maklumat. Internet berfungsi sebagai platform utama untuk penyebaran maklumat dengan pantas, dan ini membolehkan kerajaan mengakses dan berkongsi maklumat secara lebih efisien dengan rakyat melalui laman web rasmi, media sosial, dan portal dalam talian. Seterusnya, bagi kios perkhidmatan awam, kios digital membantu menyediakan maklumat dan perkhidmatan kerajaan secara langsung kepada rakyat dengan memudahkan interaksi dan penyampaian perkhidmatan awam. Seterusnya, telesidang atau mesyuarat. Media membolehkan komunikasi jarak jauh melalui telesidang yang membolehkan pegawai kerajaan dan wakil rakyat mengadakan mesyuarat dalam talian dengan pantas tanpa mengira lokasi fizikal mereka. Seterusnya yaitu dapat memelihara kepentingan negara, di mana media juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan keselamatan dan kepentingan negara dipelihara dengan menyampaikan maklumat yang tepat dan memastikan integriti maklumat yang disebarkan. Seterusnya, jenis media yang digunakan dalam bidang hiburan yaitu reality maya dengan menggunakan komputer untuk menghasilkan simulasi pengalaman yang realistik dan memerlukan perkakasan khas seperti alat
penjejak tracking device, alat penggerak, dan paparan visual untuk menghasilkan pengalaman yang lebih imersif. Seterusnya, movie interaktif, di mana penonton mempunyai kebebasan untuk menentukan kesudahan atau perjalanan cerita dalam film. Ini membolehkan pengalaman tontonan yang lebih interaktif dan disesuaikan mengikut pilihan individu. Seterusnya, video game, dengan memaparkan gambar dan bunyi yang sebenar untuk pengalaman permainan yang lebih mendalam. Teknologi dan game biasanya memberi penekanan kepada grafik yang realistik serta audio yang imersif. Seterusnya, penggunaan teknologi multimedia dalam berbagai bidang perniagaan dan industri. Yang pertama yaitu jualan produk secara interaktif, di mana teknologi seperti laman web, e-dagang, aplikasi mudah alih, dan reality maya VR membolehkan pelanggan berinteraksi dengan produk secara maya sebelum membuat pembelian. Ini meningkatkan pengalaman pelanggan dan boleh meningkatkan jualan. Yang kedua yaitu telesidang video. Penggunaan telesidang video memudahkan komunikasi antara rekan kongsi, pelanggan, dan pekerja tanpa perlu hadir secara fisikal. Ini menjimatkan kos perjalanan dan masa serta meningkatkan productivity. Seterusnya, melalui sistem pelancongan. Agensi pelancongan menggunakan teknologi multimedia seperti peta digital, gambar tempat menarik, dan senarai hotel untuk menarik minat pelancong. Dan pelanggan boleh melihat dan merancang perjalanan mereka dengan lebih mudah dan tepat. Seterusnya, real estate, yaitu bidang hartanah. Gambar-gambar rumah dan hartanah yang menarik menggunakan teknologi visual berkualitas tinggi atau VR memberikan gambaran lebih jelas kepada bakal pembeli. Seterusnya, latihan korporat. Syarikat menggunakan multimedia untuk menyediakan latihan pekerja secara interaktif dan maya. Ini membantu mengurangkan kos latihan karena tidak memerlukan fasiliti fisikal atau kehadiran tenaga pengajar secara bersemuka. Seterusnya, multimedia dalam aspek perniagaan dan industri. Melalui latihan semasa, multimedia dapat menyelesaikan masalah segera. Hal ini karena latihan pekerja yang berfokus kepada menangani situasi kritikal dengan cepat. Pekerja perlu dilatih untuk menguruskan masalah yang timbul secara langsung dan mungkin melalui simulasi atau latihan intensif untuk meningkatkan kemahiran membuat keputusan serta penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu pengiklanan dan brosur elektronik. Teknologi digunakan untuk menghasilkan brosur elektronik yang membolehkan perniagaan mencapai pelanggan melalui media digital seperti email atau media sosial. Pengiklanan elektronik memudahkan penyebaran maklumat tentang produk dan perkhidmatan dengan lebih pantas dan berkesan. Yang ketiga yaitu latihan juru terbang. Latihan ini dapat melibatkan penggunaan teknologi simulasi canggih untuk melatih juru terbang dalam menghadapi berbagai skenario penerbangan, dan ini mungkin termasuk situasi kecemasan dan latihan kecekapan dalam mengendalikan pesawat yang berbeza. Dan yang terakhir yaitu aplikasi pasaran massa, contoh stylist on video, teknologi yang membolehkan pengguna menyesuaikan gaya pribadi mereka melalui video. Sebagai contoh, apabila aplikasi seperti stylist on video membolehkan pelanggan menangkap image wajah mereka, kemudian mengubah gaya rambut dan warna secara maya sebelum membuat keputusan akhir. Seterusnya, media dalam bidang perubatan yaitu kemudahan maya, virtual surgery. Media digital membolehkan simulasi pembedahan dilakukan secara maya dengan membantu latihan untuk dokter dan pakar bedah tanpa perlu melibatkan pesakit sebenar. Dan latihan perubatan medical training, penggunaan video dan teknologi multimedia untuk melatih pekerja kesehatan dalam berbagai kemahiran dan prosedur perubatan. Contohnya latihan bedah virtual dengan menggunakan simulasi laparoskopi di mana pelajar dapat belajar dengan alat bantuan alat reality maya. Seterusnya, insuran kesehatan. Media memberi ruang kepada maklumat berkaitan pelan insuran kesehatan, mendidik pengguna mengenai pentingnya insuran dalam perlindungan keuangan terhadap kos rawatan. Seterusnya, fisiologi dan anatomi. Pengajaran dan pembelajaran dalam bidang fisiologi dan anatomi melalui aplikasi media seperti video interaktif
dan bahan pengajaran dalam talian, di mana animasi yang menjelaskan proses dalam tubuh seperti peredaran darah, pernafasan, atau pencernaan. Ini dapat membantu pelajar memahami fungsi fisiologi yang kompleks bagi anatomi. Bagi anatomi, multimedia memaparkan animasi 3D dan memperlihatkan struktur tubuh dalam bentuk 3 dimensi seperti pergerakan otot, tulang, dan seterusnya. 4 ciri sistem multimedia. Yang pertama yaitu dikawal oleh komputer, di mana penghasilan, persembahan, dan penyebaran maklumat multimedia dilakukan melalui komputer. Seterusnya, bersepadu, di mana sistem multimedia hanya memerlukan minimum alat tambahan di mana komputer dapat menguruskan semua jenis maklumat visual dan media dengan satu platform tanpa perlu menggunakan peranti lain. Yang ketiga yaitu maklumat dalam bentuk digital. Semua jenis media seperti audio, video, dan gambar ditukar dari bentuk analog kepada digital, dan ini memudahkan penggunaan satu peranti untuk penyimpanan, pemrosesan, dan paparan maklumat dengan lebih tepat. Yang keempat yaitu antara muka untuk pengguna yang membenarkan interactivity. Sistem multimedia menyediakan antara muka yang membolehkan pengguna mengawal dan berinteraksi dengan kandungan yang dipaparkan, seperti memilih tindakan atau maklumat yang ingin diakses. Sistem multimedia seperti ini menyatukan berbagai jenis media dalam satu platform dan membolehkan interactivity dengan pengguna.